Malaysia mempunyai kesenian yang mengagumkan kerana kita adalah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya hasil dari kemajemukan bangsa. Begitulah juga kesenian abstrak yang diterjemahkan melalui seni grafiti. Sejak sekian lama, seni grafiti semakin berkembang. Ini kerana daya pemikiran unik yang terdapat pada artis grafiti tempatan kita adalah di luar kotak dan segar. Dari konsep tradisional sehinggalah berkonsepkan moden. Ia memerlukan kemahiran yang luar biasa kerana mewarna sehelai kertas tidak sama seperti mewarna sebuah dinding yang berskala lebih besar. Grafiti sering dikaitkan dengan gejala negatif seperti vandalisme oleh sesetengah pihak. Namun, andaian tersebut semakin berubah kerana seni tangan halus yang terdapat pada anak bangsa kita membuktikan karya ini mampu menyerikan pemandangan terutama di ibu kota, dan kita boleh lihat dari sudut kreativiti grafiti ini menjadi komersial sehingga global. Assalamualaikum. Hai, nama saya Abdul Rashid bin Abdul Rahman. Nama sebenar lah. Kalau nama panggilan tu panggil Acid, macam tu lah. Kalau artis Abdul Rashid lah, SHADE. Saya merupakan seorang pelukis grafiti ataupun grafiti artis. Berasal dari Pulau Pinang dan sudah berkecimpung dalam dunia grafiti ni hampir 14 tahun. 14 tahun, 15 tahun macam tu lah. Mula minat dengan grafiti ni asalnya saya merupakan breaker grafik lah di Central Market waktu tu. Dalam masa yang sama ada kawan-kawan yang terlibat dengan grafiti dekat Sungai Kelang kan. So jadi waktu tu pengaruh kawan juga sebenarnya. Lagi satu mungkin saya lebih enjoy daripada grafik tu lebih kepada komputer kan. Yang melukis pun atas paper kan. Dengan grafiti ni saya dapat lukis dengan skill yang agak besar kan. Lepas tu dengan waktu tu grafiti lebih underground, sifat underground. So apa waktu muda kan, so rasa lagi seronok lah mencabar. Buat pada waktu malam kan. Rasa cabar lah darah muda kan waktu tu kan. Grafiti ni sebagai hobi. Sampai sekarang saya anggap benda ni hobi. Sebab kita enjoy apa yang kita nak buat kan. Kalau sebenarnya saya tak ada apa-apa sangat nak jadi grafiti artis. Cuma just saya enjoy. Lepas tu bila orang mula request, boleh tak lukis kat sini? Kita pun buat je. Masa tu charge pun taklah besar mana pun. Macam suka-suka. At least macam ada orang bayar, orang appreciate. Mula dari situ orang dah build apa macam saya brandkan nama saya, brandkan saya punya style. So orang kalau orang nak pun kalau nak style ni kena cari saya. Dia tak boleh cari orang lain. Sebab saya je buat style kan. So dari situ orang mula kalau nak stroke macam ni kena panggil saya juga. Inspirasi menjadi motivasi dan inovasi, tetapi itu sahaja tidak mencukupi. Seni grafiti ini memerlukan kemahiran yang tinggi dan latihan yang banyak. Ada yang menghabiskan masa bertahun-tahun untuk menjadi artis grafiti yang berkualiti. Kenangan grafiti pertama, saya lukis karakter waktu tu. Waktu saya ada karakter saya sendirilah. Yang melambangkan identiti saya lah. Waktu tu saya lukis di Sungai Kelang tahun 2000
2007, 2008 saya tak ingat lah. Waktu tu lepas kerja saya prepare dengan spray can saya. Kemudian habis je waktu kerja terus turun ke Sungai Kelang kan, Central Market bawahnya kan Sungai Kelang kan. So lepas pada kerja tu terus pergi paint lah. Waktu tu agak menggigil juga lah kan, sebab first time waktu siang tu dalam pukul 6 waktu kerja, lepas kerja kan. Inspirasi saya lebih kepada, sebab saya asal daripada visual artist, graphic artist kan. So saya tak ada spesifik graffiti artist sangat. Saya lebih kepada visual grafik yang banyak inspire saya lah. Graffiti artist ada juga yang inspire saya, pastinya. Lepas tu ada yang dari grafik artist, dari painter. Contoh macam graffiti, kalau lokal saya start dengan seorang artis tu nama Day. Dia yang start memperkenalkan graffiti dalam bentuk corak Malaysia. Dia ambil inspired by batik. Sebab dia cakap, kak, kenapa kita nak buat graffiti yang cara orang luar, kita corakkan Malaysia, terjemahkan dalam bentuk graffiti tu. Sebab setiap lokasi atau setiap daerah yang saya lukis ada cerita dia masing-masing. Macam contoh kat Hong Kong, saya lukis ambil tema-tema lagu-lagu rakyat, bangau-bangau, saya lukis kat sana. Dekat Penang ada bangau juga. Saya banyak karakter haiwan sebenarnya. Lepas tu ada juga benda-benda yang simple. Saya balik kampung tengok abang-abang saya bela burung, saya lukis burung. Macam saya ambil kehidupan seharian, saya lukis, saya zahirkan pada dinding. Sebab kalau tengok orang luar, macam katakan dunia hip hop sana kan, dia orang ambil culture dia orang, neighborhood dia orang semua kan. Macam saya, apa saya nak jadi hip hop, sebab saya bukannya dunia tu. Sebab apa yang penting ambil culture yang ada kat sekeliling lah. Macam tu lah. Bagi pembuat grafiti, apa yang mereka pentingkan adalah kualiti kesenian yang tinggi. Minat dan kekuatan mental menjadikan grafiti yang dihasilkan sebagai sebuah karya berskala besar sangat menakjubkan. Bagi pengkarya profesional, proses pembuatan grafiti bukan sahaja secara individu, malahan secara berkumpulan. Proses ini dilakukan secara tersusun dan sudah tentu pelbagai cabaran dan halangan perlu dilalui. Okey, kalau pengalaman luar negara tu, setakat ni aslinya dalam 5 negara dah kot. Dubai, Hong Kong, Jakarta, Taiwan, Singapura. 5 kot. Macam tu. Kebanyakan by invitation, dia ada event. Cuma dekat Dubai je, sebenarnya itu lebih kepada commission job lah. Itu pengalaman pertama yang saya keluar negara kot, tak salah saya. 2016 yang Dubai tu, dengan a few artis lagi lah dalam Malaysia, seramai 8 orang waktu tu. Yang lain-lainnya macam Hong Kong, Jakarta, Taiwan semua dia macam ada event, kumpulkan beberapa artis dari beberapa negara, contoh Thailand, US, UK, mana lagi lah. Banyaklah negara-negara yang berkumpul. Dia orang sediakan tempat, just paint kat situ lah. Apa yang menarik tentang kalau kat sana, kalau event tu dia orang tak tanya pun nak lukis apa kan, sebab dia dah trust artis. Macam dia orang dah pilih, okey, artis ni buat apa kelebihan dia. So kita just pergi, kita just express apa yang kita nak lukis lah. Dia orang tak ada
perlu ni tak ada. Dia macam lebih trust pada artis lah. Itu yang saya lebih enjoy sebenarnya. Satu lagi bila dapat pengalaman keluar ni, macam saya belajar juga macam mana dia orang handle event tu. Sebab saya pun minat event-event yang sebab sebelum sebagai graffiti artist ni saya terlibat dalam event management. So dari situ macam mana dia orang dapat handle benda ni, macam mana nak panggil orang, macam mana nak promote graffiti tu kan dekat tempat masing-masing kan. Satu lagi lebih pada connection lah, dapat kenal ramai lagi artis-artis luar, tukar pendapat, tukar culture kan, idea, teknik semua. Itu yang priceless bagi saya sebenarnya. Sebab bagi saya tak perlu terkongkong sangat dalam Malaysia. Bukan terkongkong, maksudnya kita kat situ je kan, kita kena keluar promote sama apa yang kita ada kan. Macam wakil Malaysia jugalah, walaupun taklah secara official, tapi kita berjaya bawa style atau identiti graffiti Malaysia ke luar negara. Seiring perkembangan seni grafiti, seni mural juga turut sama semakin meningkat popular sebagai salah satu medium dan kaedah bagi menyampaikan idea dan ekspresi diri. Saya tak letakkan konsep sangatlah. Kadang-kadang saya lebih konsep saya pilih komik lah. Komik and ada unsur-unsur satirical sikit. Dia ada unsur-unsur perlian sikit kat situ lah, sarkastik lah. Rata-rata masyarakat kita ni macam mempunyai sikap yang skeptikal lah terhadap orang cakap penggiat seni grafiti dan mural ni lah. Mostly kita dengar bila orang kata mural dia, orang relate dengan mural sekolah, mural klinik, hospital semua lah. Benda tu tak tepat sebenarnya. Mural ni dia satu benda yang subjektif, and then which is bila painting mural tu ada dekat satu tempat tu ataupun pejabat tu, dia akan jadi satu cakap future wall yang sangat attract orang ataupun dia orang punya target audience lah. And graffiti pun sama kan. Kalau cakap pasal vandalism macam saya dulu pun ada juga gatal-gatal tangan buat vandalize kat tepi-tepi jalan, tepi bangunan, ada. Benda tu kita mencari keseronokan je, tapi dengan cara yang tak sah lah kan. Benda tu salah dari segi undang-undang kan. Tapi apa nak buat kan. Jadi bagi saya orang yang vandalism just diorang nak tag nama diorang sajalah. Kita tag nama kita supaya kita punya kelompok tu kenal yang kita ni wujud lah. Itu salah satu sebab lah. And then yang lain tu mungkin diorang tak ada media yang tepat untuk diorang luahkan diorang punya ekspresi art lah. And then bagi saya kalau nak vandalize tu buat lawa-lawa lah. Jangan buat seluruh jalan, ataupun kalau ada pembuat puasa datang tu pun kalau boleh bincang dengan dia untuk habiskan hasil korang tu, baru korang disaman ke apa ke, tak kisahlah. Macam itulah saya buat sabih lawa bagi orang seronok tengok. Kalau kita nak tengok Abdul Rashid punya graffiti tu, dia jenis macam corak yang ada corak-corak batik lah, Melayu punya style. So kalau siapa-siapa tengok pun, walaupun ada orang lain yang buat, dia akan cakap itu style Abdul Rashid. So kalau kita tengok style ada macam corak-corak cantik warna dia tu, tu Abdul Rashid punya. Masa kita mula-mula nak buat graffiti ni, sebenarnya graffiti ni sangat susah tau nak buat. Sebab kita nak kontrol spray tu. Waktu tu pun spray pun kita pakai spray yang lokal, jadi dia banyak meleleh apa semua. So apa yang inspired saya tengok lukisan dia ialah sangat kemas lah. Sebab masa mula-mula buat memang kita buat buruk lah kan. Jadi hari-hari kita tengok, ada orang yang boleh buat, orang sebelum ni dah buat, jadi kita boleh buat. So akhirnya saya boleh buat lah, semua sebab inspirasi tu lah. Siapa sangka sebuah dinding yang kosong berubah menjadi karya unggul sebagai tatapan umum yang mempunyai maksud, cerita dan penyampaian.
Pemikiran seorang pengkarya dalam industri kreatif selalunya akan dikaitkan dengan karakter, cerita dan maksud yang tersendiri dalam sesebuah karya. Begitu juga dengan grafiti. Kejayaan yang pertama kali orang nampak lah rasanya Dubai itulah. Sebab sebelum tu saya macam biasa je buat grafiti juga. Mungkin belum ada spark lagi lah. Balik dari Dubai tu, masa kat Dubai lagi saya dah macam ini kalau balik Malaysia ni aku nak hebohkan benda ni kan. Sebab ya Dubai dia pun branding juga kan. So nak kena apa orang kenal tahu siapa sebab ni ada 8 orang Malaysia ni, 8 orang Malaysia yang paint kat sana. So ada something yang kita orang dah mampu deliver. Walaupun lokal tak nampak tapi lokal artis ni dah berjaya deliver dekat luar negara lah. So bila balik Dubai tu kita buat juga macam bawa diri pergi ke contoh artis yang pun ada juga interview kita orang, ada lagi a few TV juga kan. Waktu tu lah orang dah mula buka mata yang local talent pun ada yang sesuatu yang dia boleh dibanggakan. Sebab sebelum ni kat Malaysia banyak dia ambil artis-artis dari luar kan. Dia tak nampak lagi lokal kita dah level mana. Tapi dari Dubai itulah orang baru buka mata situ. Dari situlah start dari Dubai saya jadi full time graffiti artist. Dan saya terus fokus lah sampai sekarang lah. Tak ada stop dah lah, memang fokus terus pada graffiti artist lah. Dengan time sama saya fokus dengan signature style saya lah. Dari situ orang kenal saya. Okay, untuk anak muda ataupun generasi baru yang nak buat graffiti ni, saya punya nasihat ialah kalau nak buat, tapi kena ada nak yang kuat lah. Kena nak betul-betul buat sebab benda ni susah. Kemudian bila nak buat tu cari tempat yang betul lah. Sebab dekat Malaysia ni kita sopan santun, ada tata susila kita. Kita tak sama dengan barat. Kita nak tunjuk kita punya agresif ke apa. Kita boleh tunjuk tapi dalam channel yang sesuai lah. Sebab kita orang Malaysia kan. Jadi dalam kita nak buat art tu kadang terpulang lah masing-masing. Tapi nasihat saya tak perlulah kita nak trigger orang ataupun nak ganggu orang punya keamanan macam menyentuh sensitivity kan. Sebab kita boleh popular lah cepat kalau kita buat benda macam tu. Tapi kita boleh popular juga kalau kita hasilkan satu benda yang berkualiti. Jadi kita pilihlah buat satu yang berkualiti, yang membanggakan Malaysia. Grafiti di Malaysia tidak kurang hebatnya dengan kuasa media sosial pada masa kini menjadikan hasil karya anak bangsa dalam grafiti turut dilihat dan dijadikan inspirasi secara global tanpa sempadan. Pengalaman, latihan dan masa yang telah dilaburkan telah membuahkan hasil bagi artis grafiti. Minat, kekuatan mental serta fizikal membolehkan mereka mencapai kejayaan demi kejayaan. Kepada pencinta ataupun penggiat seni grafiti dan mural ni, kalau kat Malaysia lah, seeloknya orang cakap teruskan buat tu, jangan berhenti. Kalau berhenti pun teruskan balik kan? Jangan berhenti terus, jangan buat je. Sebab apa ya? Sebab korang punya art impression ni sebenarnya dia jadi satu karakter untuk korang produce satu, orang cakap, satu bahan untuk korang jual. Contohnya korang suka lukis streka baju ke apa kan. Korang lukis streka baju tu boleh jadi korang punya identiti ataupun logo of character korang punya lukisan. Korang buatlah warna apa streka baju tu, korang boleh tepek kat baju. So brand korang is Iron contoh. Jadi Iron tu menjadi satu branding korang dalam korang punya seni art. Jadi korang ni yang suka grafiti dan mural ni, yang first cari ilmu dulu.
macam mana nak guna spray can, macam nak handle brush, pemilihan warna cat apa semua. Dan teruskan saja buat painting yang sebanyak mungkin lah, letak di rumah dan cubalah lukis di atas dinding. Itulah. Untuk newcomers lah, yang budak yang ingin cuba di graffiti, develop dulu skill tu. Memang benda ni ambil masa, tapi tak ada shortcut lah. Practice lah. Cari style sendiri. Tak apa, mula tiru je orang lain kan. Okay, harapan saya mungkin lepas ni saya buat graffiti juga. Mungkin dah lebih involve dengan benda-benda baru. Contohnya konsep AR, digital. Macam awal tahun itu kita main dengan elemen lampu graffiti, tapi ada lampu-lampu yang orang boleh interact dengan graffiti tu. So mungkin nanti dengan, saya tak tahu, dengan teknologi baru, sebab saya tak nak stick dengan graffiti saja. So benda tu akan lebih mungkin motion graphics ke dengan graffiti bergabung. Lepas tu dalam masa lama harapan saya orang Malaysia lebih terbuka dengan graffiti. Tak lagi macam memandang serong. Dengan graffiti saja mampu menjana pendapatan, mampu untuk membawa nama Malaysia ke luar negara. Karya grafiti sebenarnya ada di sekeliling kita. Sedar tak sedar, ia mampu membuatkan kita berhenti sejenak apabila melihat sebuah dinding dengan hasil grafiti yang menakjubkan. Bukan itu sahaja, karya ini juga mempunyai maksud yang mendalam. Dan kita harus merasa bangga kerana kesenian grafiti dibuat oleh anak tempatan kita, di mana hasilnya berkualiti tinggi dan setaraf dengan pelukis grafiti ternama di peringkat antarabangsa.